Tuan Jadi Pertua, ada 4 isu yang saya nak gariskan dalam ucapan belanjawan pada hari ini. Pertama, berkenaan gaji yang bermaruah. Kedua, berkenaan Undang-Undang 2 Darjat. Ketiga, berkenaan isu good governance. Dan yang keempat, berkenaan industri kripto ataupun alternatif atau decentralized finance yang perlu diperhebatkan di Malaysia. Pertama, berkenaan gaji yang bermaruah. Kita telah dengar berkali-kali ucapan yang dibawa oleh Yang Berhormat Menteri bahawa kerajaan akan menaikkan gaji minimum dan perkara ini akan dipertimbangkan. Tetapi dalam ucapan Yang Berhormat Menteri Kewangan, perkara ini tidak didedahkan atau diumumkan langsung. Kita lihat situasi struktur ekonomi di Malaysia pada hari ini. Apabila negara dibelenggu dengan masalah COVID, kekayaan 50 keluarga terkaya di Malaysia telah pun meningkat 14% secara total. Pada masa yang sama, lebih 600,000 rakyat Malaysia kelas pertengahan jatuh kepada golongan B40. Lebih 900,000 rakyat Malaysia hilang pekerjaan dan pada masa yang sama 1.2 juta rakyat Malaysia yang dibelenggu dengan masalah underemployment di mana mereka ada degree ataupun masters tetapi mereka melakukan kerja seperti blue collar worker. Maksudnya situasi struktur ekonomi negara makin teruk di mana yang kaya makin kaya dan yang miskin papa kedana. Persoalannya, apakah dasar yang boleh diperkenalkan untuk kerajaan untuk memberikan signal yang jelas bahawa golongan pertengahan, golongan B40 akan dibela secara bermaruah. Saya ingat apabila saya berada dalam Kabinet Pakatan Harapan, walaupun ada tentangannya tersendiri, saya telah pun berhujah untuk memastikan bahawa gaji minimum dinaik bukan secara sedikit tetapi pada kadar yang agak besar. Dalam tempoh masa setahun setengah saja, kita berjaya naikkan daripada RM900 kepada RM1,200 sebulan. This is not in any way enough. Sepatutnya dinaikkan minimum kepada RM1,500 dan selepas itu secara berperingkat. Persoalannya, kini Kerajaan Perikatan Nasional dan sekarang Kerajaan Keluarga Malaysia telah pun berkuasa melebihi 2 tahun. Tetapi kita masih belum lihat unjuran kenaikan gaji minimum untuk mempertahankan dan membela golongan berpendapatan rendah dan memberi signal yang agak jelas bahawa walaupun pada musim COVID orang hilang kerja, pendapatan ditolak dan pada masa sama pelbagai jenis masalah yang berlaku, kaya makin kaya, tetapi tidak ada pembelaan yang sewajarnya untuk membantu golongan yang miskin secara struktural, bukan one-off payment tetapi kenaikan gaji setiap bulan. Dengan ini saya ingin mencadangkan kepada kerajaan untuk menaikkan gaji minimum sekurang-kurangnya kepada RM1,500 dan ikut juga kepada sektor-sektor lain. Bagi white collar workers minimum it should be about RM2,500 mengikut unjuran yang dikeluarkan oleh Bank Negara pada tahun 2019. Gaji yang bermaruah adalah permulaan untuk kita membela rakyat golongan M40 dan B40 khususnya apabila jurang kekayaan ini bukan berfaktorkan soal agama ataupun bangsa tetapi realitinya dengan izin this is a class-based issue. As each year passes by, yang kaya makin kaya tidak kira agama dan bangsanya tetapi di dalam dewan ini lazimnya kita persalahkan satu bangsa ataupun satu agama. Itu yang pertama. Kedua, Undang-Undang 2 Darjat. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan isu a lady called Karen, ya, di KLCC, di mana apa beliau bertegas tidak ingin memakai mask, beliau hanya dikenakan tindakan RM3,000 denda. Kenapa saya bangkitkan isu ini? Kerana apabila ada seseorang anak muda yang hanya menurunkan mask dalam tempoh masa yang singkat, dia terus dikenakan saman RM10,000. Peniaga Melayu di luar bandar dikenakan saman RM50,000. Saya tahu akan ada pihak kerajaan berkata, Pak Sadiq, that is the law. Kita bukan ada lagi dalam situasi darurat. But there is a big difference. Perbezaannya apa di sini? Kalau kita lihat pada tahun lepas, warga negara Bangladesh yang berkulit hitam, Nepal yang berkulit hitam, apabila mereka ingkar SOP, bukan saja dikenakan denda yang untuk orang maha kaya, tetapi terus diusir keluar dari Malaysia. Tetapi apabila kena kepada seseorang warga negara asing yang mungkin datang daripada golongan maha kaya, terus dibela, hanya dikenakan RM3,000. Tetapi kalau warga negara lain atau rakyat Malaysia sendiri, tindakannya jauh lebih teruk. Jika kerajaan ingin ambil tindakan, they can and they should. Tetapi realiti di Malaysia
Jika kamu rakyat Malaysia, golongan pertengahan, golongan bawah, pembelaan tidak akan ada sewajarnya. Jika kamu warga negara asing, diskriminasinya ikut kulit kamu, negara mana kamu datang. Dan perkara ini jelas salah dan harus ditentang berhabis-habisan. What signal are we sending to the international community? Bahawa di Malaysia, the rule of law applies separately to different people. Dan ini berkait rapat dengan belanjawan kerana ini adalah isu good governance, isu diskriminasi, isu yang perlu mendapat pembelaan semua rakyat Malaysia, tidak kira agama dan bangsa. Di sini saya ingin tekankan, kita lihat Kerajaan Perikatan Nasional lepas, mereka dihukum dengan begitu teruk kerana Undang-Undang 2 Darjat yang sedia ada. Saya berharap kerajaan pada hari ini tidak menekankan perkara yang sama, kerana kita boleh lihat bukan sahaja dalam situasi current, sampai ke hari ini apabila di Melaka, ahli-ahli pimpinan tertinggi Perikatan Nasional boleh terus berkempen secara terbuka, buat program besar-besaran, tak kena tindakan denda langsung. Tetapi ahli-ahli muda buat PC, 5 orang ikut SOP, dikenakan denda RM4,000. This is unfair and it is unjust. Dan mesej seperti ini harus kita tentang, dan saya berharap bahawa rakyat buka mata dan menolak Undang-Undang 2 Darjat seperti ini. Ketiga, soal good governance. Di sini saya ingin tekankan, banyak yang dibawa oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan secara dasarnya adalah perkara yang baik. Tetapi tanpa pelaksanaan yang betul, akhirnya segala pengumuman itu bakal dibazirkan. Apa maksudnya? Di sini saya ingin kongsikan salah satu perkara yang mungkin sedikit kontroversi, but it must be said in Malaysia. Yang sedihnya, kalau kita lihat laporan yang dikeluarkan oleh Ketua Audit Negara, pada tahun lepas lebih 600 juta ringgit, 620 juta ringgit yang dibazirkan kerana ketirisan yang berlaku. Kita lihat juga pelaksanaan program laptop yang sepatutnya diberikan kepada anak-anak muda, hanya 2 minggu lepas baru berjaya dimuktamadkan, walhal perkara ini harus diguna pakai oleh anak-anak sejak awal tahun lagi, sejak mereka masuk ke sekolah. Apa mesej yang saya nak hantar di sini? Pelaksanaan or execution is key in delivering a government's project. Tetapi apa masalah yang berbelenggu di Malaysia? Kita jarang dengar perbahasan, perdebatan berkenaan isu pelaksanaan, the data and the science behind it. Tetapi sejak 2 minggu lepas, setiap hari kita akan dengar isu apa? Isu timah. Kita tukar nama timah. Adakah mesyuarat khas kabinet bincangkan isu timah? Putuskan penukaran nama itu di dalam mesyuarat kabinet. Ada 3 menteri yang perlu bincangkan secara khas berkenaan isu timah. Hanya berkenaan satu nama syarikat yang telah berwujud di Malaysia bertahun-tahun. Adakah fokus yang sama, kritisism yang sama diberikan berkenaan isu 620 juta ringgit ini? Ketirisan yang berlaku, it is hundreds of millions of people's money. Tak ada. Senyum, lesap, diam saja dalam dewan ini. Tetapi berkenaan isu timah, seperti ini adalah isu paling besar di negara. Menteri yang menjaga alam sekitar, sustainability, climate justice, mengulas begitu panjang berkenaan isu timah, tetapi tanggungjawab hakiki untuk membawa nama baik negara kepada COP25, membawa nama baik negara ke pesada dunia, tak pergi, tak hadir, tak beri endah langsung berkenaan isu ini. What kind of messaging are we sending here? Isu nama syarikat jauh lebih penting daripada isu ketirisan, penyelewengan, isu pekerjaan yang berkualiti, pendidikan yang berkualiti. We give so much time and effort towards cosmetic issues, tetapi isu penting di hati dan rakyat Malaysia tidak diberikan masa yang secukupnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya ingin bincangkan tentang industri kripto dan juga alternative financing. Saya percaya dah sampai masanya Malaysia patut memberi penekanan kepada peluang alternative finance dan industri kripto di Malaysia. Kita lihat di peringkat global telah ada lebih 300 juta pengguna wang kripto. In terms of market capitalization telah pun mencecah nilai 1.5 trillion US dollars, and that number is only expected to multiple as each year passes by. Baru minggu lepas telah tercetusnya sejarah yang baru di mana futures Bitcoin telah pun disenaraikan ke dalam saham New York Stock Exchange untuk menunjukkan bahawa industri ini akan kekal dan tidak akan pergi. Mata wang kripto ini adalah potensi yang sangat besar di Malaysia. Saya lihat potensi pelaburan dalam mata wang kripto termasuk Bitcoin dan Ethereum
di negara ini. Contohnya, Luno Malaysia mencatatkan transaksi sehingga 15 juta ringgit setiap hari. Lebih 300,000 rakyat Malaysia pada hari ini dah daftar Luno dengan nilai aset digital sampai melebihi 1 bilion ringgit. This is big and noteworthy, something which we must look at. Di peringkat global, Bitcoin sudah mempunyai nilai yang lebih besar dari Visa dan Mastercard combined. Di peringkat, sebab itu negara ini perlu ambil peluang besar. Jangan pandang ringan atau lambat bertindak. Apa cadangan saya? Pertama, kerajaan harus nyatakan pendirian dalam mengulas isu alternative finance ini. Sediakan plan dan rancangan untuk mengkaji ekosistem dan sediakan ruang untuk rakyat Malaysia menceburi bidang ini. Kedua, kerajaan kena juga bersedia membentangkan polisi cukai ataupun tax policy yang sihat dan adil kepada pemain alternative finance. Beri insentif besar kepada pelabur. Sebab apa penting? Sekarang ini ramai rakyat dan syarikat tempatan yang dah masuk dalam bidang ini tapi tak berani nak isytihar pendapatan. Sebab takut nanti pendapatan ini akan ditarik oleh kerajaan. Takut semua kripto mereka kena cukai yang besar. Hasilnya, mereka tidak akan berani untuk gunakan hasil wang ini untuk dikitar dalam negara dan akhirnya ada capital flight ke luar negara dan Malaysia tidak dapat manfaatnya. Kedua, bina hub digital untuk alternative finance ini di Malaysia. Kita perlu manfaatkan bana ini untuk tubuhkan lebih banyak lagi startup dan syarikat tempatan untuk menceburi bidang alternative finance ataupun decentralized finance, DeFi. Kita boleh tarik pelabur luar datang ke Malaysia sebab kita mahu memberikan signal yang jelas Malaysia is a friendly state to cryptocurrency. Paling penting, kita tak mahu lagi tunggu Singapura atau Thailand buat dulu, baru kita terhegeh-hegeh nak buat. Kita harus galakkan rakyat negara kita menceburi industri pelombongan kripto atau dikenali sebagai crypto mining di mana ada potensi besar untuk rakyat kita. Beberapa bulan lepas, Beijing umumkan pengharaman semua transaksi khususnya crypto mining. There is a lacuna or there is an empty space and void which can be filled by Malaysia. Kita lihat negara seperti Amerika Syarikat dan Russia cepat mengambil peluang apabila Beijing berundur, mereka ingin isi kekosongan ini. Menurut Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, Malaysia adalah negara yang ke-6 di dunia telah menggunakan elektrik untuk melombong kripto. Ini belum masuk mata wang Ethereum, Dogecoin, Litecoin dan yang lain. Rakyat Malaysia telah melombong lebih $1 juta nilai Bitcoin setiap hari. But it is still in the shadow industry. It's still in the back door. Belum dibincangkan secara terbuka. Tapi kalau kita tak kawal dan iktiraf industri ini dengan betul, banyak jenayah bawah tanah akan berlaku dan telah berlaku. Contohnya, April lepas, pihak berkuasa berjaya rampas kilang kripto haram di Miri dengan nilai $1.25 juta sebab curi elektrik. Amerika, Kanada, Australia, El Salvador, semua sudah iktiraf kripto sebagai satu bentuk mata wang dan telah banyak bantu rakyat mereka dan ekonomi mereka menjadi lebih digital. Jadi kita sepatutnya sediakan jalan dan bantu mereka mengusahakan industri ini secara sah dan halal. Kerana realitinya, whether we like it or not, the industry already exists in Malaysia. Persoalannya, adakah kita akan membenarkan dengan sistem piawaian dan SOP yang jelas supaya kitaran wang pelaburan baru dapat dibawa ke Malaysia, atau adakah industri ini akan kekal dengan izin underground in which we cannot tax, in which the money will leave Malaysia and will never be allowed to circulate in the Malaysian economy. Ini 4 perkara yang saya nak tekankan dalam ucapan saya. Saya berharap bahawa Yang Berhormat Menteri dan Perdana Menteri boleh jawab. Kita perlu berani untuk berfikiran di luar kotak untuk memastikan bahawa rakyat Malaysia dapat pembelaan yang sewajarnya so that we can turbocharge our economy forward for all Malaysians. Terima kasih. Terima kasih.